Tadabraharian. Page 125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-125, insyaAllah muka surat 125, iaitu daripada surah Al-Ma'idah ayat 104 sehingga ayat 108. Ayat 104, ayat 108. Alhamdulillah, kita dah sampai ke hampir-hampir tidak lama lagi ke penghujung surah Al-Ma'idah, dan kita akan masuk ke satu surah baru selepas daripada ini, insyaAllah. Dalam surah ini, dalam muka surah ini, dalam muka surah ini 125 ni kita akan lihat beberapa perkara, iaitu yang pertama, sebagai kesimpulan saya kita ceritakan sikit tentang apa yang ada di dalam muka surah ini. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepentingan kita ni menggunakan fikiran, tidak hanya mengikut adat ataupun mengikut apa yang kita warisi, jika sekiranya apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu daripada kita itu tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan sekali-kali ikut. Ertinya kita harus dalam erti kata perlu, untuk melihat apakah yang dibuat itu betul ataupun tidak dengan Islam ataupun tidak. Jadi jika sekiranya ianya betul dengan Islam, tak menjadi masalah, ataupun tidak bertentangan dengan Islam, dengan agama, tidak menjadi masalah. Tapi jika sekiranya ianya adalah adat yang bertentangan dengan agama, maka kita perlu tolak. Itu yang pertama. Perkara yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam muka surat ini ialah tentang keperluan kita ini bagaimana untuk selamat antara kita dan juga orang lain. Artinya, boleh tak kita selamat kalau kita sekira dah dapat hidayah, sebagaimana akan disebutkan dalam ayat ni, tiba-tiba orang lain ni sebenarnya tidak, adakah orang lain ni yang tidak Islam, tidak beriman dan sebagainya, akan memberi mudarat kepada kita, akan mengefekkan kita jika sekiranya kita ini dah okey? Adakah kalau orang tak okey akan efek kita juga? Itu perkara yang kedua yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan kita belajar, yang akan kita tengok di dalam muka surat ini, muka surat 125 hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bersama-sama hajah pada pagi ini. Dan seterusnya, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga di dalam ayat ini, iaitu ayat 106, 107 dan 108. Ini adalah satu perkara yang ayat yang agak rumit, yang akan kita cuba huraikan. Inilah di antara ayat-ayat yang paling rumit dikatakan di dalam Al-Quran untuk difahami. Jadi kalau kita berjaya faham pada hari ini, alhamdulillah. Kalau tak faham, kalau susah juga nak faham, ataupun kita cuba faham juga, kerana ini ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama insya-Allah untuk memulakan daripada permulaan muka surat ini, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum daripada itu, saya nak feedback daripada yang hadir pada hari ini, sama ada suara ataupun video okey ataupun tak okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Sadaqallahul azim. Ayat 104 Ayat 104 ni kita akan tengok insya-Allah bermaksud wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, mari apa? Mari ajak kepada apa? Bukan ajak pergi pasar, bukan ajak pergi sembang, tapi ajak kepada apa yang diajak oleh Islam, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ajak ini makna ajak kepada agama lah, ajak kepada Quran, ajak kepada apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi kita dapat fahamlah daripada sini bahawa pentingnya kita ni faham Quran. Kalau tak, kita nak mengajak orang bagaimana? Kalau kita ni Islam, kita kata, tapi kita nak ajak orang kepada Al-Quran, kita sayangkan Quran, tapi kita sendiri tak tahu Quran tu apa isinya. Jadi insya-Allah kita belajar Quran insya-Allah, supaya kita boleh mengajak orang kepada suatu perkara yang kita tahu. Bagaimana kita tak tahu konten dia, sedangkan kita nak ajak orang kepada
perkara tersebut. Jadi Allah SWT kata, apabila dikatakan kepada orang yang tak beriman ni, datanglah, marilah bersama-sama, kita katakan, kepada ma anzalallah wa ilar rasul, dan juga berhukum kepada apa yang diajak, apa yang telah ditetapkan oleh ar-rasul. Rasul ada depan tu lah, maksud kalau kita pada hari ni, maksud rasul ni ialah as-sunnah lah. Jadi maknanya apabila diajak kepada Al-Quran, diajak kepada as-sunnah, apa yang diajak oleh Islam, apa mereka kata? Apa jawab mereka? Jawab mereka, qalu hasbuna. Mereka katakan, mereka kata hasbuna. Hasbuna tu apa? Maknanya cukuplah kami. Dia kata hasbuna ni, dah cukuplah kami. Cukup apa? Apa yang ada pada kami ni. Jadi mereka kata hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apa yang kami dapat daripada tok nenek kami, nenek moyang kami, semua ni cukuplah dah. Tak perlulah kami ambil daripada awak ni lah. Gitu kan tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi maknanya sini ialah ini satu perangai, satu sikap yang tak baik, yang teruk, yang itulah di antara perkara yang menyebabkan orang-orang kafir ni, orang-orang Quraisy ke bukan Quraisy ke, orang-orang musyrik ni, mereka ni tidak mahu menerima Muhammad. Kenapa? Kerana mereka kata dah cukup lah. Jadi perangai ni, sikap ini sebenarnya satu sikap yang tak baik. Termasuklah untuk kita, jika sekiranya ada orang ajak kita kepada Quran dan Sunnah contohnya lah kan, ini betul-betul lah, bukan makna ikut kepada dakwaan, bukanlah maksudnya ini Quran cakap ini, itu cerita lain itu bukan. Kalau orang kata ni, kenapa awak ni ikut Syafi'i ke, kenapa ikut Maliki ke, sebenarnya Syafi'i Maliki itu ikut Al-Quran dan Sunnah lah, bukan ikut yang lain. Itu apa yang berlaku sekarang lah. Jadi kita faham insya-Allah di sini kan, bukanlah ertinya maknanya bila Al-Quran dan Sunnah ni maknanya kita ikut direct Al-Quran dan Sunnah, sebab kita tak mampu kan, tak mempunyai kemampuan untuk memahami dari segi hukumnya. Untuk pengambilan hukum kita perlukan kepada penjelasan oleh ulama-ulama fiqh. Jadi ini yang cerita ni ialah apa yang bertentangan apa yang bertentangan clear ni dalam masalah sekarang ni, dalam dunia kita pada hari ni banyak benda yang dikatakan oleh orang, dia kata ini bertentangan lah ini. Lalu dibawakan hadis. Kadang-kadang hadis tu banyak hadis, kadang-kadang perkara tu ada banyak khilaf ulama. Jadi benda ni tak termasuk jangan campur aduk Ini perkara yang memang clear ni, iaitu clear bahawa benda ni adalah salah tiba-tiba kita ajak mereka kepada benda yang betul tu, mereka tak nak terima. Itu cerita dia itu isu dia. Jadi kemudian awalau kana abauhum, Allah Ta'ala kata walaupun ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, datuk nenek mereka ni, la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, tak tahu apa-apa pun. Tahu apa? Maknanya mana ada Rasul, mana ada Nabi. Mereka ni pun sesat, ikut daripada tok nenek mereka juga kan. Kalau orang Arab Quraisy lah contohnya zaman dulu kan, mereka ni ikut siapa? Ikut tok nenek mereka. Dengan mereka kata ikut Nabi Ibrahim tu. Nabi Ibrahim berapa ribu tahun dah. Nabi Isa pun mereka tak ikut. Kemudian tiba-tiba dah ribu tahun. Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa dah hampir 600 tahun. 600 tahun. Dengan Nabi Ibrahim berapa ribu tahun? Ribu tahun maknanya. Itu jadi oleh kerana itulah mereka ni sesat. Jadi mereka kata apa yang mereka waris ini kemungkinan tak betul. Sebab itulah Allah Ta'ala menjaga Al-Quran dan juga As-Sunnah. Menjaga Al-Quran dan As-Sunnah supaya apa? Supaya kita ni tahu, menjaga apa yang diwarisi daripada ulama-ulama kita, supaya kita ni dapat ikuti mereka ni kan, walaupun mereka dah tak ada. Jadi itulah sikap kita, ialah tak semestinya tok nenek kita, nenek moyang kita, apa-apa kita lah kan, itu adalah sebenarnya betul. Jadi kalau mereka tu tak betul, bersalah dengan syariat, maka kita akan tolak mereka. Kalau bersalah dengan apa yang disebutkan oleh pandangan-pandangan ulama, maka kita tolak. Kita ambil apa yang datang daripada Islam, apa yang datang dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seterusnya, ayat yang kedua pada muka surat ini, iaitu ayat 105 105, Allah SWT kata, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum, wahai orang beriman. Jadi ayat ni terusnya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai orang yang beriman, alaikum anfusakum. Dalam tafsiran jalan lain, disebut ihfazuha, kemudian waqumu bisolahiha. Apa dia maksudnya alaikum anfusakum tu? Jagalah diri kamu dan hendaklah kamu menegakkan kebaikan yang ada pada yang betul, hendaklah kamu tegakkan, kamu pegang, dan kamu jangan lepas dia. Jaga betul-betul. Itu maksudnya alaikum anfusakum. Kemudian seterusnya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? La yadurrukum, tidak akan memberi mudarat kepada kamu, man dalla, orang-orang yang sesat, izah tadaitum, apabila kamu dah dapat petunjuk. Maknanya
kamu ni, kalau kamu dah dapat petunjuk dan kemudian ada orang yang tak dapat petunjuk, maka orang tu tak akan dapat memberi mudarat kepada kamu. Maknanya tak akan efek kamu lah, maknanya kan. Dia tak akan mendosakan kamu, tak jadikan kamu ni salah kan. Kalau kamu dah betul, mereka salah, maka tu terpulanglah pada mereka. Ada orang salah faham ayat ni. Ni nak cerita sebab apa? Sebab pernah berlaku iaitu bukan sekarang, tapi di zaman sahabat pun dah berlaku kesalahan dalam memahami ayat ni. Sehingga ada orang kata ayat ini ialah menunjukkan bahawa tidak perlunya kepada amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Tengok, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Jadi mereka faham yang penting kita ni beriman, kita dah jadi baik. Kalau orang tu tak beriman, orang tu jahat, orang tu musyrik, orang tu kafir, maka itu terpulang kepada mereka lah. Itu salah mereka lah. Kenapa kita pula yang bersalah pula kan? Dah kita selamat, kita dapat hidayah. Sudahlah, idza ihtadaitum, apabila kamu dah dapat hidayah. Jadi para sahabat sejak daripada dulu lagi dah baiki. Rupa-rupanya masalah ni bukan zaman sekarang berlaku. Zaman sekarang ni kalau orang baca Quran lah, kalau orang tak baca Quran, itu memang tak tahulah kan ayat ni kan. Jadi bagi orang yang baca Quran, mereka menggunakan ayat ni tu kadang-kadang salah, secara salahnya. Jadi para sahabat telah membetulkan dan bahkan dikatakan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nabi SAW bila berceritakan tentang ayat ni, saya tak baca hadis ni dengan panjang, insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh refer kepada hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ni yang panjang, iaitu Nabi kata, hendaklah kamu amal ma'ruf dan hendaklah kamu melarang daripada kemungkaran yang berlaku di kalangan kamu. Kemudian Nabi SAW sebut panjang hadis ni berkaitan dengan ayat ini. Sebab apa Nabi SAW sebutkan ayat ni? Selepas daripada Nabi bacakan ayat ni, Nabi pun ceritakan, iaitu hendaklah kamu amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian kerana sebelum daripada datangnya, dia kata wara'akum ayyam. Nabi kata selepas daripada kamu ni akan datang lah, iaitu beberapa hari ni, bukan beberapa hari maknanya masa-masa tempoh-tempoh masa di mana dia kata as-sabir fihinna, Nabi kata mislul al-qabid fil jimar. Nabi SAW kata seorang yang sabar, as-sabir, seorang yang bersabar untuk beramal dengan Islam nanti sampai satu masa di mana sangat-sangat susah, sehingga seolah-olahnya seperti al-qabid al-jimar, iaitu qabid al-jimar ni maknanya ialah memegang bara api. Susahnya kita sekarang kan, kita nak pegang agama tu susah kan, sebab apa? Orang ni kutuk, orang ni kata, orang ni apa kan. Jadi kalau tak rasa susah tu, itu mungkin tak, tapi janganlah cari nak menyusahkan kan. Tapi maknanya ialah Allah SWT, Nabi SAW dah sebut dah bahawa perkara ni. Kemudian Nabi kata apa? Orang-orang yang beramal pada masa itu dengan Islam, maka dia akan dapat pahala 50. Ada sahabat bertanya, 50 apa ya Rasulullah? Adakah 50 pahala 50 kali ganda daripada kami ataupun daripada mereka? Nabi kata tidak, 50 kali ganda daripada kamu. Kamu tu makna para sahabat, Nabi tunjuk kepada para sahabat. Artinya kalau orang yang boleh berpegang dengan Islam pada zaman sekarang ini, maka dia akan dapat pahala sampai boleh mencapai tahap 50 kali ganda 50 kali ganda daripada ni, daripada apa? Daripada para sahabat ni. Jadi bagaimana tu detail tu, insya-Allah boleh refer kepada hadis ni. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi insya-Allah kita terus tengok kan, iaitu ayat ini sebenarnya bukanlah menolak amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini izahtadaitum, apabila kamu dah dapat hidayat. Ulama-ulama explain sini apa maksud dah dapat hidayat. Jadi ulama-ulama tafsir menyebutkan bila kamu dapat hidayat ni, iaitu apabila kamu bukan dapat hidayat just kamu jadi Islam maka orang lain tak Islam kamu ni selamat. Tidak. Kamu dapat hidayat ni artinya kamu beramal dengan agama, iaitu beramal dengan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu maksud izahtadaitum. Jadi apabila kamu dah beramal dengan amar ma'ruf, beramal dengan nahi munkar, makna dah melakukan apa yang disuruh Allah, makna dah berdakwah semualah, kita kata zaman sekarang kan, berdakwah cerita Islam kepada semua, makna dah berusaha, dah berusaha habis-habisan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba orang tak beriman, tiba-tiba orang tak dengar juga, tiba-tiba orang berterusan dalam keadaan macam tu. Dan kita pun hendaklah berterusan dalam dakwah kan, tapi mereka berterusan juga dalam degil, maknanya dalam kejahatan, dalam maksiat dan sebagainya, dalam kekufuran, dalam syirik mereka dan sebagainya. Pada ketika itu barulah kita dianggap sebagai izahtadaitum, barulah kita dianggap sebagai kamu telah mendapat hidayat. Kalau sebelum daripada tu, seolah-olahnya kamu belum dapat hidayat lagi. Kenapa? Belum beramal lagi dengan Islam. Oleh kerana itulah maka pentingnya kita membaca penafsiran terhadap ayat-ayat yang begini.
Takut salah kan, salah penafsiran jadi ulama-ulama tafsir sepakat mengatakan itulah maksud daripada ayat ni, iaitu mestilah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam semua tafsir dia katakan bahawa perkara ini tidak menafikan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan untuk mendapat izah tadaitum maka kamu perlukan kepada amar ma'ruf dan juga nahi munkar, iaitu cakna apa yang berlaku pada orang lain, iaitu dakwah. Maknanya tidak dakwah, kamu ni belum lagi izah tadaitum. Seterusnya, ilallahi marji'ukum jami'an. Allah Ta'ala kata, kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti kamu akan diberi khabar, fayunabbi'ukum, akan diberitahu bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kamu lakukan. Jadi ini Allah Ta'ala iringkan dengan ayat tadi, nak katakan bahawa apa kan, kamu jangan takutlah. Kamu jangan, sebab apa? Kamu semua akan kembali pada Allah. Kamu amar ma'ruf ke, kamu tak amar ma'ruf ke, kamu nahi munkar tak nahi munkar ke, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Jadi sebab itulah kita laksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita akan mati juga. Dan insya-Allah kan kita selamat jika sekiranya kita melaksanakan izah tadaitum, iaitu kita telah melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk pula kepada ayat 106, 107 dan juga 108. Tadi saya ada sebutkan ayat ayat 106, 107, 108 ini ialah ayat yang disebutkan oleh setengah ulama antara ayat yang paling payah, paling sukar, paling susah di dalam Al-Quran ni. Susah dari segi apa? Susah nak faham, yang pertamanya. Susah dari segi i'rabnya, dari segi bahasa Arabnya. Susah dari segi nak faham dia punya hukum-hukumnya. Masya Allah. Jadi sebab itulah kan saya menggalakkan insya-Allah mengharapkan kepada sahabat-sahabat semua untuk memahami ayat ni. InsyaAllah kita akan cerita, tetapi untuk memahami ayat ini dengan lebih detail lagi, bolehlah refer nanti kepada para ulama jika sekiranya ada tak faham. Ayat ini, dalam ayat ini, ayat 3 ayat ni, ayat 3 ayat ni kan, iaitu 106, 107, 108. Ayat ni ada yang telah mansuh. Tu beritahu awal-awal makna ada yang telah di cancelkan hukuman dia. Hukum yang ada dalam ni kan, bukan hukuman, hukum je. Makna ada jenis perkara-perkara yang telah tidak dipakai lagi hukumnya. Tapi pada masa ni ayat ni turun dipakai. Dan kemudian ada ayat-ayat ni dia ni berubah. Ada banyak perbezaan pendapat ulama dalam isu, setengah-setengah isu yang ada dalam ayat itu adalah kita kata disclaimer awal untuk 3 ayat ni untuk 3 ayat ni. Jadi insya-Allah kita akan tengok kan. Kita cuba faham sedikit-sedikit lah yang mampu. Yang pertama, untuk faham ayat ni ialah mesti faham sebab nuzul. Sebab nuzulnya bagaimana? Ulama-ulama hampir sepakat mengatakan sebab nuzul kepada ayat ni adalah berkaitan dengan 3 orang sahabat ni 3 orang, maknanya 3 orang berkawan. Mereka ni berniaga di zaman Nabi SAW. Seorangnya Islam daripada Bani Sahmin, nama dia, bukan nama dia, iaitu daripada Bani Sahmin, disebutkan dalam hadis begitu. Kemudian yang keduanya ialah Tamim, seorang Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ni seorang Kristian. Dia masyhur, dia adalah salah seorang sahabat tapi pada masa cerita ni berlaku, dia ni belum lagi menjadi sahabat sebab dia tak beriman lagi, tapi dia masih Kristian. Dan seorang lagi bernama Adi juga adalah Kristian. Jadi mereka bertiga ni baik, kawan rapat, dan kemudian bisnes bersama-sama. Mereka berjalanlah ke sana kemari untuk bisnes Tapi sekali itu tu, sampai satu masa yang Bani Sahmin ni, yang Muslim ni, dia ni rasa nak mati. Bukan rasa nak mati, tapi maknanya didatangi satu musibah yang mana dia rasa bahawa dia tak tahan dah, mungkin dia akan mati. Jadi dia telah tuliskan semua harta dia yang ada, yang dibawa pada masa tu, dia tuliskan, dia pandai menulis. Jadi dia tinggalkan tulis tu, dan kemudian diberi amanah kepada 2 orang sahabat dia yang Nasara, yang Kristian ini, untuk serahkan kepada family dia, Bani Sahmin. Iaitu apa? Barang-barang dia, senarai barang-barang dia. Ini kertas ni, jadi dia serahkan, ini kertas dia, dia beri, ini nanti berilah kepada dia, wasiatkan wasiatkan kepada 2 orang sahabat dia ni. Dia mati kemudian. Ni dalam perjalanan pemusafiran kerana bisnes. Jadi lepas daripada dia mati, 2 sahabat ni, iaitu Tamim ni, Tamim, bila sebut Tamim Ad-Dari ni masyhur seorang sahabat, tapi masa ni dia masih belum Islam lagi ni. Balik kepada kaum dia, maka 2 orang Kristian ni telah serahkan harta-harta yang milik daripada Bani Sahmin ini, dan juga serah kertas tadi tu. Wallah alam dia buka tak buka kertas tu, tapi rasanya tak buka lah kalau ikut ni nanti akan ceritanya. Jadi selepas dia serahkan semua tu kan, jadi family Bani Sahmin ni tengoklah semua barang-barang dia, tapi tengok ikut senarai dia, ada satu benda tak ada.
Iaitu apa? Jad daripada emas dikatakan. Satu jad daripada emas, bekas daripada emas yang hilang daripada barang-barang ni. Jadi mereka pun katalah, mereka kata, mana barang ni tak ada. Jadi dua orang ni kata, kami tak tahu, tak ada pun, tak ada. Mereka kata tak ada. Jadi akhirnya ni tak puas hati ni, daripada family dia ni tak puas hati. Family daripada Bani Sahmin ni pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritalah kan, kata, jadi panggillah Sahmin ni, panggillah dua orang ni, Tamim Ad-Dari dan juga Adi ni. Adi ni bersumpah, dia ni Kristian tapi dia bersumpah. Jadi Nabi SAW suruh mereka bersumpah dengan nama Allah. Walaupun mereka ni Kristian tapi mereka pun Allah juga kan. Jadi mereka pun bersumpah dengan nama Allah. Mereka kata bahawa kami tak tahu menahu tentang apa barang ni. Jadi lepas daripada tu, habis cerita tu, berarti tu Nabi terimalah sumpah dia, habis cerita. Kemudian apa yang berlaku? Tiba-tiba dijumpai daripada Mekah, di Mekah orang ada jumpa apa ni jad tadi ni ada pada seorang di Mekah tu. Jadi bila ditanya, awak dapat daripada mana? Dia kata, aku beli daripada dua orang yang bernama Tamim dan juga bernama Adi. Sudah susahlah sekarang ni. Sekarang ni dia report balik pada Nabi. Dia kata mereka ni dah beli barang tu. Jadi Nabi SAW panggil balik Tamim Ad-Dari dan juga panggil balik ni, pada tu masih Kristian lagi. Jadi dia tanya, dia kata barang tu dulu ini dah jual pada kami. Dia kata, dah jual pada siapa? Dah jual, iaitu Bani Sahmin. Tadi cakap lain tadi cakap kami tak tahu, sekarang ni tahu pula dah, sekarang dia jual pula dah. Jadi dia kata dah jual pada kami, sebab itulah kami jual pada dia. Tengok berbelit-belit kan, kita tengok kan. Jadi lepas daripada tu Nabi pun panggil Bani Sahmin ni, tanya dia kan, dia kata tengok ni dalam senarai macam mana boleh ada, tapi kalau dalam senarai. Jadi bila dalam senarai, rupanya Tamim Ad-Dari tak tahu dalam senarai tu ada, rupanya kan dalam senarai ni ada. Jadi disuruh bersumpah pula. Jadi pada masa itulah Nabi pun Bani Sahmin tu menolak bersumpah, cari orang lain untuk menjadi penyumpah, tukang sumpah kan. Jadi menolak, mengatakan bahawa dua orang ni bersumpah bahawa dua orang ni adalah merupakan dua orang yang telah menyeleweng dan buat khianat kepada mereka. Jadi itu cerita dia. Jadi Nabi pun menyerahlah kan barang tu balik semula kepada ni dengan cara yang wallahu alam tidak disebutkan. Tetapi sekarang ni itu kisah, maka turunlah ayat ni. Itulah sebabnya, jadi bila kita baca ayat ni, bila kita faham cerita ni, maka lebih mudah untuk memahami. Lebih mudah untuk memahami. Dia complicated sikit nampak kan. Jadi insya-Allah saya cuba ringkaskan apa yang ada di dalam ayat ini. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum, hendaklah adalah saksi, hendaklah menyaksikan di antara kamu, iza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang kamu daripada kamu ni rasa nak mati. Dekat, maknanya ada sebab-sebab yang menunjukkan dia akan mati. Hinal wasiyah, ketika dia berwasiat, hendaklah menyaksi isnani zawa. Allah SWT kata hendaklah dua orang dua orang adlim minkum, dua orang yang adil. Maknanya saksi ni mestilah dua orang yang adil, minkum, daripada kamu, iaitu daripada kamu ni, setengah pendapat kata daripada kamu, daripada orang Islam. Ada pendapat kata daripada keluarga kamu. Itu pendapat khilaf ulama. Kemudian au akharani, tapi kalau tak ada, macam mana? Kalau tak ada ni macam mana? Au akharani min ghairikum. Min ghairikum maknanya bukan daripada keluarga atau bukan daripada agama kamu, maknanya bukan orang Islam lah, iaitu ahli zimmah, kata ulama. In antum darabtum fil ardi, kalau sekiranya kamu di bermusafir. Sebab kamu musafir, kadang-kadang tak ada orang kan, yang kecuali ada orang depan tu adalah orang yang bukan Islam. Jadi boleh juga dua orang daripada mereka tu. Fa'asab, Allah Ta'ala kata fa'asabatkum musibah al-maut. Lalu kamu pun terkenalah kan. Kamu pun matilah, maknanya ceritanya mati. Jadi tahbisunahuma min ba'dis solah. Jadi selepas, kalau lah kata dua orang tadi tu, Allah Ta'ala katakan mereka ni datang untuk bersumpah lah. Bersumpah menjadi saksi. Jadi kalau kamu rasa macam ada something, maka hendaklah kamu sumpahkan. Tahbisunahuma min ba'dis solah, selepas daripada sembahyang. Jadi kenapa selepas sembahyang disebutkan sini? Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dulu adalah iaitu selepas sembahyang asar. Kenapa selepas sembahyang? Setengah ulama kata selepas sembahyang kenapa? Kerana lepas sembahyang ni ramai orang. Ada setengah kata lepas sembahyang ni kerana lepas sembahyang ni waktu tu orang masa tu bersih hatinya kan. Maknanya orang masih lagi kalau nak bercakap bohong ke dan sebagainya, masih ada perasaan lagi tak ni. Ada yang kata sebab biasanya hukuman ini akan dibuat selepas daripada sembahyang. Wallahu alam, itu macam-macam pendapat ulama kan. Ulama kata sini min ba'dis solah, kemudian fayuqsimani billah, kamu dah sumpahkan mereka dengan nama Allah. Jadi makna di sini apa? Tidak boleh bersumpah dengan selain daripada
nama Allah, walaupun mereka ni bukan Islam. Sebab mereka bukan Islam, itu ahli zimmah, iaitu ahli Kristian ataupun Yahudi, mereka pun beriman kepada Allah juga. Kemudian ini reta betul. Kalau sekiranya apa tadi tu, kamu naklah tahan mereka, kamu nak sumpahkan mereka, kalau kamu rasa ragu-ragu ni, ni pelik ni, pelik sikit. La nashtari bihi samanan qalila. Itu konten dia. Konten apa? Konten sumpah tu mesti kata kami tak beli dengannya samanan harga walau kana za qurba, walaupun maknanya sini apa, kami tak akan menyeleweng, maksud dia. Kami tak akan menyeleweng, kami tak akan kata bohong walaupun benda tu berkaitan dengan family kami sendiri. Maknanya kalau kadang-kadang sebab family kita, maka kita kadang-kadang memberi lebih sikit, bersumpah tak betul sikit, gitu kan. Jadi nak janji, mereka janji tu, wala naktumu syahadatallah, dan naklah kamu berjanji dalam sumpah tu kami tak akan menyembunyikan syahadatullah. Jadi Allah Ta'ala relate kan bahawa sumpah tu ialah sumpah Allah. Sebab bila kita bersumpah, sebenarnya seolah macam kita ni bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna izan laminal asimin, kalaulah kami buat macam tu, kami ni berdosa. Allah Ta'ala kata, tu antara konten sumpah mereka. Fa in usira, tapi kamu tiba-tiba kamu dapati ala annahu mastahaqqa isman, tiba-tiba kamu dapati mereka ni macam ada dosa. Macam ada dosa tu maksud apa? Macam nampak khianat dah ni. Dia ni ada khianat, ada penipu ni kan. Itulah yang tadi tu, Tamim Ad-Dari dan juga Adi tadi tu. Fa akharani yakumani maqamahuma, hendaklah ganti orang lain. Ganti orang lain, mana tak boleh pakai dua orang tu. Hendaklah dua orang lain yakumani maqamahuma, ganti daripada dua orang yang tadi tu, minal ladzina istahaqqa alaihimul aulayan, orang-orang yang lebih dekat dengan family. Maksud tadi ialah orang mesti daripada Bani Sahmin datang, maka katakan bahawa dia ni tak boleh pakai kerana gini, hendaklah bersumpah dan ganti kepada yang dua orang tadi tu. Fa yuqsima billah, orang yang tadi pun mestilah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala juga, iaitu menolak dua orang tadi tu dan mengatakan bahawa la syahadatuna ahaqqu min syahadatihima, dan hendaklah mengatakan bahawa syahadah kami, sumpah kami tu lebih betul lagi daripada syahadah mereka tu. Makna dulu mereka bersumpah mengatakan bahawa tak, kami tak ada harta, kemudian dah kami jual pula, dah kami beli, lepas tu sebab itulah kami jual, macam-macam kan. Tu jadi hendaklah dua orang tu bangkit daripada Bani Sahmin, daripada keluarga dia tu, hendaklah mengatakan bahawa syahadatuhuma wa ma'tadaina, dan mengatakan bahawa bersumpah bahawa kami tak melampau, tajawazna inna izalla minaz zalimin, kalau kami buat macam tu kami adalah termasuk dalam orang-orang yang zalim. Kemudian ayat yang terakhir, zalika adna an ya'tu bisyahadah. Zalika, iaitu hukuman ini, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala ini adalah lebih baik. Adna itu makna aqrabu an ya'tu bisyahadah, untuk disaksikan, untuk dipakai saksi mereka tu ala wajhiha, di atas cara yang betul. Maknanya itu lebih dekat untuk apa? Untuk menolak sumpah tu. Jadi dalam isu ni kita ada sumpah kan. Banyak perkataan sumpah Allah Ta'ala gunakan kalau orang ni bersumpah. Jadi sebab itulah dalam isu ni, iaitu dalam isu masalah hukuman dalam Islam ni kan, maka sumpah ni satu perkara yang besar juga yang digunakan, dan sampai sekarang pun dalam undang-undang sekarang pun ada diambil perkara-perkara ni kan. Al-yaminu ala man ankara. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut, Nabi SAW sebut kan, ada kan dalam cara-cara hukuman ni, dalam hadis 40 yang disebutkan oleh Imam Nawawi pun ada hadis ni, dan insya-Allah kan kita boleh belajarlah dengan detail pasal isu ni sebab dia berkaitan dengan hukum dan sebagainya. Dan kemudian Allah Taala kata, au yakhafa an turadda aymanun ba'da aymanihim an yakhafa, kalulah kamu ni takut dia ni kan, maka ayakha turadda ayman ba'da aymanihim, selepas daripada sumpah mereka tadi tu. Wattaqullah wasma'u, Allah Ta'ala kata, dan akhirnya bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu mendengar, wasma'u, maka wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Ta'ala tidak memberi hidayat kepada orang-orang fasik. Jadi minta maaf kan saya sebutkan sikit bahawa ayat ni dia agak complicated sikit nak faham kan, tapi lebih kurangnya macam tu ialah, lebih kurangnya macam antara pengajaran yang kita ambil daripada ni lah, sumpah mestilah sumpah digunakan di dalam hukuman, dalam permasalahan berlaku pertelingkahan di kalangan manusia, di kalangan sama manusia ini. Dan kemudian tu ada perkara-perkara yang telah dimansuhkan, disebutkan oleh ulama, antaranya ialah tidak boleh lagi menerima sumpah orang-orang yang bukan Islam dalam isu-isu yang berkaitan dengan Islam. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah. Moga-moga berjumpa lagi dalam muka surat yang ke-126 dalam sesi akan datang, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita sudahi.
sesi kita pada hari ini dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.